Teruskan, Ras. Terima kasih Aisyah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan negeri sedia bekerjasama dengan mana-mana badan bukan kerajaan NGO dalam melaksana aktiviti pemeliharaan hutan di negeri ini. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal, usaha tersebut membolehkan pelbagai kepakaran dapat dikongsi bersama, terutama bagi menghasilkan kayu kayan dari spesies tempatan yang berkualiti. Saya dah maklumkan dengan Yayasan Sabah apa yang perlu, kita akan bantu untuk membolehkan mereka mempunyai kepakaran. Badan yang dilahirkan itu dari segi penanaman kayu kayan yang spesies lokal, tapi dia jangka masa pendek boleh tanam. Beliau ditemui pemberita selepas menerima kunjungan hormat bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi dan isteri Tun Jen Abdullah di pejabatnya di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Kunjungan tersebut antara lain membincangkan mengenai usaha meneruskan pemeliharaan hutan di negeri ini yang telah dimulakan sejak Tun Abdullah menjadi Perdana Menteri lagi. Menurut Datuk Seri Muhammad Syafiee, Tun Jen yang merupakan pengurusi Pusat Penyelidikan dan Pemeliharaan Hutan Hujan Tropika Sdn Bhd (TRC-RC) telah berkecimpung dalam usaha pemeliharaan hutan lebih 10 tahun. Beliau telah banyak menjayakan usaha pemeliharaan hutan di kawasan pedalaman Sandakan melibatkan penanaman pelbagai spesies kayu kayan. Kerajaan negeri akan mengkaji mekanisme terbaik untuk merancang semula pembangunan di kawasan perkampungan yang terlibat kebakaran, khususnya di kawasan Parlimen Batu Sapi Sandakan. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Haji Jaujan Sambakong berkata, mekanisme itu termasuklah mengadakan satu mesyuarat untuk penubukan perancangan dan konteks pembangunan yang sesuai untuk dilaksana di kawasan itu. Justru Datuk Haji Jaujan bersama agensi di bawah kementeriannya mengadakan lawatan ke kawasan-kawasan kampung yang terbakar bagi mengenal pasti keadaan, status dan keluasan tanah sebelum pembangunan semula dilaksana. Saya cukup gembira pasal sekurang-kurang hari ini, lawatan hari ini kita sudah kenal pasti keadaan tanah, status tanah ini. Ini yang penting bagi kita. Baru kita boleh merancang. Kalau kita merancang, kita tak tahu status tanah, sama ada tanah ini luas berapa, sesuai atau tidak dibangunkan semula dalam konteks bangunan macam mana kita nak buat. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mengadakan lawatan ke kawasan kampung terlibat kebakaran di kawasan Parlimen Batu Sapi, antaranya Kampung Karamunting, Kampung Air dan Kampung Gas di Sandakan. Dalam pada itu, katanya kerajaan negeri juga sudah menerima laporan berhubung kejadian kebakaran di kawasan itu serta jumlah mangsa yang terlibat termasuk keluasan kawasan perkampungan yang terbakar iaitu Kampung Air seluas 1.6 hektar, Kampung Karamunting 2.42 hektar dan Kampung Gas 8 hektar. Menurutnya, kerajaan sentiasa prihatin dan sedar dengan keperluan rakyat, khususnya mangsa kebakaran yang masih belum memiliki rumah dan perlu dibela. Sistem pengurusan Gua Gumantong di Kinabatangan disaran ditambah baik secara lebih teratur bagi menjadikan gua berkenaan sebagai produk pelancongan bernilai tinggi. Timbalan Ketua Menteri Datuk Haji Jaujan Sambakong berkata ia termasuk menambah baik pengurusan, membabitkan penuaian sarang burung dengan menghadkan pengeluaran mengikut musim. Bagaimanapun, Datuk Haji Jaujan percaya Jabatan Hidupan Liar di bawah Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri telah melaksana kajian berhubung perkara itu. So itu yang saya kata perlu diurus dengan baik, teratur dan melihat. Dan saya percaya yang saya kata tadi, pakar-pakar kita sudah ada di Sabah ini dapat melihat kerana mereka ini sudah berhikmat di situ. Apa kelemahan, apa yang keperluan perlu supaya perkara ini tidak pupus, tidak hilang di situ. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui media selepas merasmikan kilang pemprosesan sarang burung gua dan walid di Kinabatangan. Kilang pemprosesan sarang burung ini merupakan yang pertama di Kinabatangan, dibina oleh Syarikat Bumi Putera Legasi Destiny Sdn Bhd. Kilang ini akan memproses sarang burung di Tuai dari Gua Gumantong, iaitu pengeluar utama sarang burung di Sabah, selain Gua Madai dan lain-lain sebelum diekspor ke luar negara.
Kelang berkenaan dipengerusikan oleh Haji Yasin Nasir dan diurus oleh Haji Man Ilyas Siman bin Mahmud selaku Ketua Pegawai Eksekutif. Seramai 50 kaki tangan kelang berkenaan telah mengikut kursus di Sarawak dan sejak dibuka, kelang berkenaan juga telah mewujudkan hampir 100 peluang pekerjaan kepada penduduk di Kinabatangan. Kerajaan negeri digesa untuk mempercepat pembinaan jambatan baharu Buang Sayang bagi mengatasi masalah lalu lintas di daerah Papar, terutama pada musim perayaan. Menurut Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah, Dato' Haji Aidi Mokhtar, permohonan telah pun dikemukakan kepada Kabinet Negeri dan kini dalam usaha mencari peruntukan untuk pembinaan jambatan kedua berkenaan selewat-lewatnya pada rancangan Malaysia ke-12 RMK 12. Proposal sudah pun kita hantar dan saya pun sudah bawa ke Kabinet Negeri beberapa kali dan Yang Amat Berhormat akan berusaha untuk mencari peruntukan untuk pembinaan jambatan kedua Buang Sayang ini. Paling lewat pun dalam RMK 12. Dan kalau boleh kita minta RP5 ini, jambatan ini mula dibuat. Kalau tidak, satu masalah besar kepada lalu lintas di daerah Papar. Sementara itu, Dato' Haji Aidi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Manis memberitahu beliau juga memohon agar pembukaan semula jalan susur masuk Spur ke Light Industry Papar dibuka semula bagi memberi keselesaan penduduk dan pelanggan di daerah Papar. Sebelum highway ini, dual carriage ini dibuat, ada jalan susur ke Light Industry. Tetapi bila ini siap, tidak ada lagi jalan susur masuk ke Light Industry ini. Jadi, rungutan daripada masyarakat peniaga dan implikasi daripada tidak ada jalan masuk ini, dua supermarket tutup. Dan implikasinya pekerja-pekerja ini diberhentikan, tidak kurang daripada 200 pekerja di dua supermarket ini telah hilang pekerjaan. Beliau menyatakan demikian kepada media ketika melawat tapak jambatan Buang Sayang kedua dan Jalan Papar Spur Light Industry di Papar. Menteri Belia dan Sukan Sabah yang baharu Pung Jinja akan turun padang melawat semua kompleks sukan di seluruh negeri ini. Beliau memulakan lawatan itu semalam dengan meninjau dan melihat sendiri perkembangan dan masalah yang dihadapi di kompleks sukan Kudat dan kompleks sukan Kota Belud. Menurut Pung, dalam 4 hari yang akan datang, beliau yang diiringi pegawai tertinggi dari Kementerian Belia dan Sukan Sabah akan melawat semua kompleks sukan yang lain termasuk di Tawau, Semporna, Lahadatu, Sandakan, Beluran, Keningau dan Ranau. Jelasnya program turun padang ini penting bagi memahami keperluan rakyat terutama kemudahan sukan di daerah masing-masing. Kita tidak mahu rakyat Sabah feel in a way that the sport facility macam sangat lousy. So that's the challenge and we are working very hard, working tirelessly and with the teamwork we have, so we should be able to deliver better results in years to come. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau kompleks sukan Kota Belud. Turut hadir pengurusi Lembaga Sukan Negeri Sabah Dr. K.H. Tan. Pung memberitahu pihaknya sedia membantu menangani masalah termasuk menaik taraf kemudahan sukan di semua kompleks sukan tetapi tertakluk kepada keperluan dan kedudukan keuangan. Sambil memberi contoh permintaan pihak pengurusan kompleks sukan Kota Belud untuk menaik taraf gelanggang futsal, Pung memberitahu kementeriannya pada dasarnya bersetuju dengan cadangan itu untuk memberi kemudahan para penggiat sukan futsal di daerah tersebut. Kaki tangan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS digesa agar meningkatkan mutu perkhidmatan dan melaksana tugas diamanahkan dengan sebaik mungkin. Pengarah JAINS Haji Saiful Zaman Sanggul berkata gesaan itu selaras saranan dan hasrat kerajaan agar kaki tangan JAINS dapat memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat sekaligus memastikan setiap agenda yang digariskan dapat dilaksana dengan cemerlang. Menurut Haji Saiful Zaman, perkara itu juga selaras dengan JAINS yang turut bertanggungjawab dalam membangunkan masyarakat dan kemajuan negeri serta menyumbang kepada perpaduan dan kesejahteraan umat Islam di negeri ini. Penjawat awam di JAINS ini supaya dapat menyampaikan khidmat yang terbaik
dan mencapai hasrat fast forward oleh kepimpinan negeri, dan tidak ada lagi kita kedengaran yang kita punya pelaksanaan program aktiviti ini tidak mencapai objektif, tidak mencapai sasaran, melainkan value for money, iaitu peruntukan yang diberi ini kita dapat laksana gunakan dengan sebaik-baiknya dan mencapai pada sasaran. Beliau ditemui pemberita dalam program Jeraya Wara Pengarah Jahins dan sambutan Hari Raya Aidilfitri bahagian Sandakan di Dewan Masjid Daerah Sandakan. Mengenai program ini, Haji Saiful Zaman memberitahu ia antara lain diadakan bagi menyampaikan maklumat berkaitan pendekatan terkini takbir urus Jahins. Program Jeraya Wara di Sandakan adalah yang keempat, yang mana sebelum ini telah diadakan di Kota Belud, Beaufort dan Kota Kinabalu. Selepas ini, program seumpama akan diadakan di bahagian Tawau dan Keningau. Dalam program ini turut diadakan lafaz ikrar, kaki tangan Jahins bahagian Sandakan dan sesi dialog bersama pengarah Jahins. Sekian paparan berita dari Sabah pada pagi ini. Kembali kepada Aisyah di Angkasa Puri. Silakan. Ya.